Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum cikgu mula, cikgu nak cek dulu siapa yang ada. Okey, cikgu yang ada 43 orang. Okey, 48. Okey, terima kasih yang ada. Adiba, Danish, Naufal. Okey, Alisha, Kak Ayu. Hai Kak Ayu. Okey, Damia. Hai Damia. Okey, ni pelajar sekolah saya ni. Tengok siapa lagi. Okey, Dafira, Muizuddin, Adam Fikri, Hanis Umaira, Intan. Hai Intan. Happy birthday. Semalam birthday Intan. Okey, Wana, Alia Sofia, Anis Khalil. Okey, ramai lagi. Okey, semua 48 orang. Cikgu mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana join kelas pada hari ini. Okey, sebabkan hari ini hari Ahad, so cikgu tak nak terlalu formal lah. Kita akan, cikgu rasa cikgu akan sampaikan most secara santai. Even cikgu punya slide pun secara santai. Dan cikgu minta sangat kalau boleh yang ada bawah-bawah ni tolong bukakan kamera. Sebab kalau tak buka kamera, cikgu rasa macam cikgu cakap seorang. Faham kan perasaan bercakap seorang-seorang tu kan? Terima kasih Farah tolong buka kamera. At least ni ada orang lah bersama cikgu dekat dalam Google Meet ni. Okay? Okay, Assalamualaikum. Sebelum cikgu mula kita punya sembang-sembang hari ni, cikgu akan perkenalkan diri cikgu dululah. Okay, cikgu Fatihah. Boleh panggil cikgu Teha. Nama penuh cikgu Nur Fatihah binti Ahmad. Cikgu jadi kaunselor, guru bimbingan dan kaunseling dekat Samparit Baru. Dekat Parit Baru lah. Okay, kat Sabak Benang kan. Okay. Umur cikgu 30 tahun. Cikgu dah ada anak 2 orang. Cikgu asal faham. Okeylah, saya sedikit mengenai diri cikgu lah Okey. Cikgu difahamkan hari ini kita bersama untuk topik 2, kesedaran sendiri untuk tak bengkel EPRS Awesome tahap bongsu. Okey, terima kasih Farah. Kejap dibuka, kejap ditutup kamera yang lain. Kalau boleh buka kamera lagi bagus Kalau buka kamera tu cikgu boleh tengok muka lah Okey. Itu sedikit mengenai diri cikgu. Jadi Cikgu Osman tolong next slide. Okey, hari ni kita punya topik ialah kesedaran sendiri. Okey, sebelum kita cerita banyak-banyak pasal kesedaran sendiri, cikgu nak kamu semua tahu apa yang dimaksudkan dengan kendiri. Okey, apa itu kendiri kan? Kita selalu cakapkan pasal kendiri, kita kena ada kendiri yang baik, kendiri yang positif, kendiri yang negatif, tak elok, bla 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 kita cakap kan. Tapi cikgu nak tanya, semua orang faham tak apa maksud kendiri? Apa yang dikatakan dengan kendiri? Apa yang dimaksudkan dengan kendiri yang positif? Okey, jadi hari ni cikgu nak cerita. Kendiri, kalau dalam kamus kan, kalau dalam bahasa Inggeris kita cakap bahasa Inggeris lah, kawan sahabat benar suka bahasa Inggeris kan. Kendiri kalau dalam bahasa Inggeris bermaksud self. Semua faham kan self tu apa? Self tu bermaksud diri. Kalau ke bahasa Melayu, kendiri ni kita kena sedar pasal diri kita lah. Apa yang kita ada, apa sifat positif dan negatif kita, apa kekuatan dan kelemahan kita, apa kita punya sifat baik yang ada pada diri kita, apa sifat buruk yang ada pada diri kita, semua yang kita tahu pasal diri kita ni kita panggil kendiri. Okey, sebelum cikgu cakap lebih panjang kan, cikgu nak kalau anak-anak murid atau siapa-siapa ada soalan, adik-adik, anak-anak kan ada soalan terus tanya. Cikgu tak ada masalah kalau ada yang nak tanya, nak bagi pendapat, nak luahkan perasaan kan. Manalah tahu tiba-tiba sedih kan sekarang kan. Tak ada masalah. Sesiapa pun boleh menyampuk, boleh bertanya, boleh cakap, boleh tanya soalan ataupun nak cakap apa-apalah. Cikgu tak ada masalah kan. Boleh je. Boleh buka mic dan cakap. Okey? Okey, itu yang dimaksudkan dengan kendiri. Kita kenal apa tentang diri kita. Apa itu sifat yang kita ada. Apa sifat dan kekuatan diri kita. Apa kelemahan diri kita. Apa sifat positif yang ada pada diri kita. Itu yang kita maksudkan dengan kendiri. Ataupun bahasa Inggeris yang cikgu cakap tadi, self. Ourself. Diri kita. Kendiri kita. Sifat yang ada pada diri kita. Kekuatan kita, kelemahan kita. Dan kita sedar. Bukan benda tu dia datang sebab orang cakap, tak. Tapi kita sedar sendiri. Kita sedar kekuatan dan kelemahan kita. Itu yang kita maksudkan dengan kendiri. Okey, next slide Cikgu Hasnan. Okey. Dan bila kita bercakap pasal kendiri ni kan, kenapa kita nak kenal diri kita? Okey. Terutamanya hari ni dengan PRS. Kenapa modul kesedaran kendiri ni kita masuk sebagai topik awal dalam bengkel PRS. Maksudnya nak ceritanya bila di dalam topik awal, topik nombor 2, maksudnya benda tu sangat-sangat penting.
sangat-sangat crucial, sangat-sangat orang panggil essence sebagai seorang PRS yang perlu ada untuk menjadi seorang PRS yang cemerlang. Dia dalam topik nombor 2, maksudnya topik itu penting. Lepas kita nak jadi PRS yang baik, mesti ada kendiri yang mesti sedar diri. Panggil kan? Mesti sedar diri. Kenapa? Kenapa mesti sedar diri? Yang pertama, sebab apa? Kita tahu nilai diri kita. Kita boleh menilai diri kita. Okey. Contohnya kan, cikgu bagi situasi, contoh nama cikgu, sebab cikgu nampak nama Intan tadi kan. Okey, cikgu ni sebagai insan kat sekolah kan. Sebagai pelajar sekolah PRS. Sebelum cikgu nak jadi PRS, sebelum cikgu nak bantu orang, benda pertama yang cikgu kena buat ialah cikgu kena kenal diri cikgu dulu. Cikgu kena bantu je cikgu. Cikgu kena nilai. Okey, saya insan bukan cikgu. Insan kena nilai diri. Okey, kekuatan dia apa? Kelemahan dia, diri dia apa? Dia menilai diri dia. Okey, lepas dia menilai diri dia, okey, lepas insan ni menilai diri, okey, kekuatan aku ni seorang yang banyak cakap. Contoh, boleh bercakap. Boleh, bila cakap tu orang nak dengar je kan. Bila cakap tu orang macam percaya je. Contoh tu kekuatan. Kita nilai diri kita, kekuatan kita benda tu. Lepas tu kita pula nilai, okey, kelemahan aku ialah aku ni bila ada kelas je mesti masuk lambat. Bila orang ejek aku rasa macam cepat je terasa hati, cepat sedih, cepat nak sentap. Okey, tu kita nilai, contohlah kita nilai diri kita. Okey, jadi bila kita dah nilai kekuatan, dah nilai kelemahan, so lepas tu kita pun okey, dah tahu kan kelemahan kita kan. So kita pun dengan pengetahuan kita pasal diri kita ni, kita pun tingkatkan potensi. Okey, lepas ni dah sedar kan diri ni memang macam cepat sentap kan. Lepas ni kalau ada rasa macam sedih, kita cuba kawal sikit. Bila ada rasa macam orang ejek kita cuba kawal. Sebelum ni kita macam kalau orang ejek kita terus rasa nak marah kan. Terus pasalnya bila Intan ni orang ejek dia, Intan terus ambil kapur baling. Sekarang tak guna kapur, sekarang guna marker pen. Terus baling ke orang tu. Tapi lepas Intan kenal diri dia yang dia ni memang cepat sentap, cepat sedih, cepat rasa nak marah, dia pun kawal. Okey, aku kena kawal supaya nanti kan kalau aku asyik buat macam ni, nanti ramai orang terluka dan cedera parah kan, kena baling aku, so aku kena kawal. So lepas dia tahu nilai diri dia tu, dia pun tingkatkan potensi dia. Lepas tu bila dia dah macam dah tingkatkan potensi diri dia, dengan cara dia boleh jadi orang PRS yang baik, yang berkesan lah. Lepas ni kalau dia nasihat orang, dia tolong orang kata, oh Intan pun dia apa yang dia nasihat tu betul lah, dia pun buat. Dia kata orang sabar, dia pun belajar sabar. Dia suruh orang jangan cepat sentap, dia pun tengah berusaha untuk tidak cepat sentap. Jadi bila dia cakap, orang nak dengar. Berkesan lah apa yang dia buat tu sebagai seorang PRS kat sekolah. Apa yang dia cuba tolong orang nak dengar sebab dia pun buat benda yang sama. Tak ada lah kan. Kalau dia tolong orang, macam eleh. Dia cepat seleh. Dia kelas nak nasihat. Kalau kita improve ni, dia pun macam tu. Tapi lepas dia usaha baiki diri dia, dia pun nasihat orang. So orang pun macam respect lah apa yang dia buat, apa yang dia nasihat. Macam tu juga dengan PRS sekolah. Lepas sedar diri, kenal diri, kita improve diri kita. Dan apa yang kita buat, orang case. Cikgu Hasnan, next slide. Okey, sementara tu kan, cikgu nak tanya ni. Boleh cikgu tanya tak? Nanti buka mic kalau cikgu tanya. Cikgu takutlah apa yang cikgu cakap ni rupa-rupanya dia orang buka je Google Meet, rupanya dia orang pergi tempat lain. Okey, Nadia binti Samion. Nadia kat sini? Ada. Hello Nadia. Hello. Nadia sekolah mana? Sekolah Sang Pasir Hello Nadia, Panjang. sekolah mana? Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang. Sang PP Kaunselor Cikgu Mail, betul? Betul. Okey, cikgu dengar. Sekolah Cikgu Mail, betul? Ya. Form berapa? Tingkatan berapa? Tingkatan 5. Oh, dah tingkatan 5. So, kakak lah ni. Senior. Hello Nadia? Ya.
Hilang dah Nadia. Lepas, ada Nadia, tingkatan 5. Dah lama kerja di PRS? Baru tahun lepas. Daripada tingkatan 4. Okey Nadia, thank you saja nak tanya. Nak cek Nadia ada ke tak? Okey. Okey Nadia, boleh tutup mic okey. Nanti cikgu akan panggil secara random macam tu lah. Supaya cikgu tak rasa cikgu bercakap. Okey. Sedia je lah. Ataupun kalau nak tanya, lepas kita bercerita kenapa kita kena kenal diri, sekarang cikgu nak cerita tentang apa yang kita kena kenal dalam diri kita. Okey. 2 benda. Yang pertama sifat positif. Sifat positif ni macam semua orang tahulah sifat yang baik, sifat yang terpuji, sifat yang cemerlang, sifat yang mahmudah, sifat yang orang suka, sifat yang pun suka. Sifat yang kalau kita buat ni semua orang pun tak baik. Sifat yang orang tak suka. Sifat yang diri kita sendiri pun tak suka sebenarnya. Sebab tu kita panggil sifat negatif. Okey, jadi apa contoh-contoh sifat positif dan negatif? Okey? Tak adalah cikgu cakap seorang kan? Okey, jadi kita sebelum cikgu panggil nama, ada yang volunteer nak kongsi tentang sifat yang positif? Contoh-contoh sifat positif. Ada tak? Rajin. Yang volunteer. Cakap je, tak payah buka kamera. Siapa je sebelum cikgu panggil nama? Betul lah. Thank you Intan. Happy birthday. Terima kasih. Okay, thank you Intan. Rajin, betul. Sifat positif lain, anak-anak muda yang lain, adik-adik yang lain, sifat positif lain kamu nak jadi. Yang kamu nak ada sifat tu. Selain Intan, yang boleh bertanggungjawab. Sebut. Okey. Adam masih nak cakap je, apa Adam? Sifat positif. Siapa ni? Siapa cakap ni? Bertanggungjawab, betul? Farah ke? Terima kasih, bertanggungjawab. Salah satu sifat positif yang sangat penting. Okey, ada lagi? Sebelum kita ulas sekejap lagi. Sifat positif yang perlu ada sebagai seorang PRS. Confident. Amanah. Ada yang volunteer? Amanah, betul. Confident lagi, betul. Okey, lagi? Ada lagi? Amanah, confident, rajin, bertanggungjawab. Ada lagi yang nak tambah? Menepati masa. Betul, menepati masa. Sangat-sangat betul. Thank you Muizuddin. Ada lagi? Prihatin. Jujur. Betul. Jujur, betul sangat. Okey, Umar pun cakap ni menolong orang pun betul. Banyak sifat-sifat positif kan. Okey, lepas sifat positif, nanti kita ulas sifat positif tu. Sekarang cikgu nak tanya tentang sifat negatif pula. Sifat negatif yang kita tak nak ataupun kita tak suka ataupun ada kat diri kita dan kita tak nak benda tu. Okey, boleh kongsikan? Sombong. Betul, siapa suka orang sombong kan? Dia tak sukalah. Lagi-lagi? Pemalas. Belagak. Lagi? Penipu. Belagak, sombong. Lebih kurang. Lagi? Bahil. Bahil, kedekut kan? Tak suka orang kedekut kan? Lagi-lagi? Menipu. Malas. Menipu, betul, malas. Menipu. Siapa yang kuat menipu tu? Geramnya. Lagi? Lagi sifat negatif ni tidak menepati masa. Betul, sangka buruk. Kesiannya Umar. Diorang sangka buruk dengan awak ke Umar? Okey, lagi-lagi? Sifat negatif yang kita tak suka dan kita tak nak. Apa lagi? Apa Husna? Pengotor. Pengotor, betul. Kan tak suka ke orang kotor? Gelilah. Lagi? Apa lagi? Khianat. Kita dikhianati. Tak ada orang suka orang yang khianat kan? Sekali kena khianat, lepas tu kita dah tak percaya dah kat orang tu. Tidak bertanggungjawab. Betul lagi? Ada sikap negatif yang lain? Yang kamu tak suka dan kamu tak nak kamu ada sifat tu. Tak sabar. Okey? Tak sabar. Tergesa-gesa kan? Nak cepat je. Kalau benda-benda nak terkedik-kedik kan? Okey. Hanya ada lagi banyak pula sifat negatif. Tidak suka menolong orang, suka bertangguh. Betul?
Semua yang kamu sebut tu semua betul. Semua sikap tu walaupun senang nak sebut, tapi sebenarnya semua sikap, kalau yang sikap positif tu susah nak buat, dan sifat negatif ni sebenarnya susah nak dibuang, betul tak? Macam tadi cikgu ada orang sebut sifat positif bertanggungjawab. Apa contoh bertanggungjawab? Contohnya kalau cikgu bagi kerja sekolah kan, cikgu bagi sekolah dia pun nak buat, nak siapkan. Itu bertanggungjawab lah, ataupun kita bagi tugasan kat dia. Contohnya ada tugasan sebagai seorang PRS kan, disiapkan. Walaupun benda tu macam senang nak sebut kat mulut, tapi nak buat sebenarnya agak sukar. Apa lagi sifat yang kamu sebut tadi? Rajin. Semua orang suka pada orang rajin tu, tapi tak semua orang boleh jadi rajin kan. Susah kan kita nak jadi rajin sepanjang masa kan. Hari ni pun lagi Ahad. Nak datang ke kelas, ya Allah, susahnya nak bangun tidur pagi tadi. Orang lain semua tengah baring, orang lain semua main game. Orang lain sekarang tengah baring-baring atas tilam, bermalas-malasan. Macam anak cikgu kat luar tu tengah main, tapi cikgu dalam kerja. Contoh macam tu. Susah tau nak bangun katil, nak jadi rajin. Jadi untuk 51 orang, 55 orang yang dalam Google Meet ni, termasuk diri cikgu, tahniah, okey? Kita berjaya melawan sifat malas dan masuk ke kelas dan menjadi orang yang rajin dan bertanggungjawab. Okey? Apa lagi sifat yang kamu sebut tadi? Suka tolong orang, betul? Walaupun senang nak sebut, tolong orang, tapi tak semua orang boleh tolong orang, betul tak? Sama-sama bila kita sendiri pun tengah susah. Contohnya sekarang, tengah dalam keadaan pandemik COVID-19 ni kan, semua orang pun susah, semua orang pun stres. Kita pun stres. Dan macam mana dalam keadaan kita susah ni, kita nak tolong orang. Jadi tak semua orang boleh buat benda tu. Ramai orang boleh sedekah bila tengah kaya, tapi tak ramai orang boleh sedekah bila dia pun tengah susah. Dan ramai orang boleh tolong orang bila dia tengah senang, tapi tak ramai orang boleh tolong orang bila dia pun tengah susah. Dan sebenarnya, kita tolong orang dalam keadaan kita tengah susah tu pertolongan yang sangat besar. So kita pun tak cukup, kita pun tengah stres duduk kat rumah, tapi bila kawan kita cerita, Intan, sebab nampak muka Intan kat atas kan. Intan, aku tengah sedih lah. Aku stres sangat duduk rumah. Padahal Intan ni pun tengah stres ni kat rumah kan. Yelah tak boleh keluar, tak boleh jalan, tak boleh jumpa kawan-kawan. Dia pun stres. Tapi dia pun cakap, oh ya kan kau stres, kau nak aku tolong ke? Aku boleh dengar kau stres nak cerita apa. Macam tu. Itu contoh orang yang pertolongan yang lebih tinggi dari tolong yang biasa. Biasa kita tolong kita tengah senang, kita sanggup nak menolong. Tapi dalam keadaan kita susah, kita pun nak tolong orang. Itu satu pertolongan yang luar biasa. Okey, itu sifat-sifat positif yang kita bincangkan tadi. Cikgu tarik nafas sekejap. Cikgu tak sihat sangat sebenarnya semua. Okey, sifat negatif. Okey, tadi kita dah kenal sifat positif yang ada pada diri kita, betul tak? Contohnya kita ni rajin tolong orang, kita ni menepati masa, bertanggungjawab. Okey, kita pergi pada sifat negatif. Okey, bila kita sebut pasal sifat negatif ni, secara logiknya, Fazlina Kristina bentang apa pula tu? Okey, mana slide cikgu? Okey. Okey, terima kasih Cikgu Hasnan. Bila kita cerita pasal sifat positif, sebagai seorang manusia, nak tak nak, kita tak akan lari, tak akan pernah lari daripada sifat negatif. Tak akan ada manusia, kecuali Nabi lah kan yang maksum, tak akan ada manusia yang dia baik di sepanjang masa. Dia terpuji di sepanjang masa. Dia memang excellent, baik, rajin, tak pernah marah, takkan. Setiap manusia bila dia datang dengan sifat positif, bila namanya manusia, nak tak nak, dia akan datang sekali dengan package yang bernama sifat negatif. Sifat negatif ni bila kita dah jadi manusia, nak tak nak memang kita akan ada. Sebab memang manusia itu itulah fitrahnya, itulah kejadiannya. Dia akan datang dengan sifat yang baik dan kita juga akan ada sifat buruk kita. Kita punya aib, kita punya kejahatan sendiri, kita punya nafsu, kita punya benda-benda yang tak elok tu memang akan ada. Memang itulah package sebagai seorang manusia. Okey, contoh sifat negatif yang kamu bagi tadi. Tidak bertanggungjawab, tidak menepati masa, tidak malas tolong malas, tak nak tolong orang, ada orang suka dia mencuri kan, ada menipu. Apa lagi sifat negatif kamu sebutkan? Banyak kan, khianat, tak jujur. Jadi harap-harap kita tak ada sifat negatif tu, tapi nak tak nak manusia memang akan ada sifat negatif yang kita sendiri tahu, ataupun kalau terlalu ketara orang lain akan nampak. Okey. Dan bila kita sebut pasal sifat negatif ni, okey, memang akan ada kat diri kita kan. Dan macam mana kita nak perbaiki? Contoh sebagai seorang, macam tadi kita sebut kan, dia seorang yang baik.
depan orang baik kan. Tapi rupanya bila kadang-kadang kita sendiri orang tak perasan diri kita punya sifat yang kita sendiri tahu. Okey, bila kita tengok diri kita kan, aku ni baik. Orang semua cakap kita baik, contoh lah kan, aku ni baik. Tapi kan sebenarnya aku ni pura-pura je baik. Sebenarnya dah hatinya aku bila orang susah sebenarnya aku tak nak tolong pun. Tapi aku tolong juga sebab aku nak pura-pura baik, contoh. Sebab sifat negatif ni tak ada orang pun tahu. Boleh sebenarnya dalam diri kita package manusia ni, kita ada sifat positif dan negatif, kita ada sifat negatif yang orang nampak, dan kita ada banyak sifat negatif yang orang tak nampak yang kita sembunyikan dalam diri kita. Tapi yang itulah orang kata manusia kan tak ada masalah. Selagi kita cuba tahan, kita paksa diri kita untuk bersikap baik, walaupun kita dalam hati kita tak nak, tapi kita paksa, itu adalah sifat positif. Sifat negatif yang kita paksakan menjadi positif lah. Contoh tu tak ada masalah. Okey, sekarang bagi Cikgu Rehan nak minum air, so cikgu nak anak-anak murid cikgu kat bawah ni, yang 50 berapa orang dalam grup ni, ambil kertas, simple je, kertas simple ataupun kalau tak ada kertas ke, ingat je dalam kepala otak, okey? Okey, tolong senaraikan, okey? Cikgu nak kamu buat list sifat positif kamu dan sifat negatif kamu. Cikgu tak nak kamu cakap kuat, tolong tulis sekejap. Tulis sekejap di atas kertas, apa sifat positif kamu, benda baik yang kamu ada dalam diri, perangai baik. Dan apa perangai negatif yang kamu tak suka ada kat diri kamu. Kamu nak buang, kamu tak suka diri kamu macam tu. Kamu benci sangat kamu macam tu kan. Tolong tuliskan. Nanti kan cikgu tanya, okey? Cikgu bagi masa setengah minit. Boleh 30 saat ke 30 saat ke setengah minit lah kan? Okey, cikgu nak kamu tulis dalam ke atas kertas. Sekejap boleh? Cikgu bagi masa, cikgu nak minum air sekejap. Sikit lagi masa tinggal. Cikgu nak kamu tulis atas kertas. Okey, nanti cikgu akan tanya. Tapi nanti tak payahlah cerita detail pun pasal buruk apa. Tapi cukuplah sekadar sifat tu lah. Cikgu tak nak tahu lebih-lebih pun. Okey? Okey, dah 11.26. Boleh kot cikgu nak tanya. Ada yang volunteer tak nak cerita sebelum cikgu panggil nama? Yang volunteer. Nak cerita apa yang ditulis kat kertas. Tak perlu banyak pun tak apa. Ada? Kita mulakan dengan sifat yang positif dulu. Ada yang nak kongsi? Okey, tak ada. Malu ke? Ni cikgu panggil nama Siapa cikgu nak panggil ni? Okey, macam seronok je dengar nama ni. Nur Wadihah binti Muhammad Fazlan ada. Cikgu rasa sekolah rendah ni Wadihah. Wadihah ada? Okey, Wadihah ada. Boleh tak kongsi dengan cikgu Wadihah? Boleh? Tak dengar lah Wadihah, kuat sikit boleh? Bertanggungjawab lagi? Tak dengar apa? Oh, ringan tulang. Rajin lagi? Suka berusaha. Bagusnya Wadihah. Kalau cikgu tanya sifat negatif satu boleh? Satu je. Tak payah hurai-hurai pun. Yang Wadihah rasa tak nak? Suka mengelak. Okey, Wadihah, terima kasih. Cikgu puji sangat Wadihah berani dan rajin Okey, Wadihah, terima kasih. Okey, orang lain pula ada yang volunteer? Boleh cikgu panggil? Siapa nak panggilnya? Masa. Okey, Umar Solihin. Sedap nama Umar. Apa? Menepati Siapa ni? masa. Ada Saya. Umar menepati masa. Intan. Apa Intan sifat positif awak? Menepati masa. Ikut. Lagi? Boleh? Apa lagi, Pak? Lagi? Mesti banyak kan sifat positif? Lagi. Lagi sekejap. Rajin. Rajin betul. Cikgu setuju lagi. Suka membantu, rajin tu sama kan? Tak juga, tak sama sangat. Bolehlah suka membantu, rajin, tepati masa. Kongsikan satu sifat negatif yang tak payah hurai pun tak apa. Yang kamu nak buang.
Sekejap. Tak sabar. Tak sabar. Ha. Okey, terima kasih Intan. Kerana berani dan jujur. Okey, Jannah. Zahratul Jannah, nak kongsi ke? Boleh. Boleh apa sifat positif yang awak tulis? Bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Lagi? Baik. Baik, okey lagi. Dengan tulang. Dengan tulang. Itu je. Sifat negatif yang awak tulis, boleh kongsikan? Berbohong. Berbohong. Okey, terima kasih Jannah sebab berani. Ada lagi yang nak kongsi seorang lagi? Saya. Okey, dah habis. Kongsikan sikit. Apa yang awak tulis? Rajin, berani, Rajin, berani baik. lagi. Baik Banyak lah. lagi. Handsome. handsome. Handsome jangan lupa juga. Sifat negatifnya? Riak je, negatifnya riak. hilang. Riak. Okey, terima kasih Dawi. Dia sedar dia riak Okey, terima kasih. Okey, cikgu mengucapkan terima kasih banyak sebab berani berkongsi. Sebenarnya tak semua orang sanggup dan berani, berani untuk address, orang panggil address ataupun berani untuk mengaku dia ada sifat negatif bla bla bla. Dan tak semua orang sebenarnya kenal diri dia yang dia ada sifat positif macam ni. Okey? Macam tadi kan ada 4 orang dah kongsi yang dia tu rajin. Sebab dia sedar, dia kenal diri dia rajin. Orang pun selalu cakap, aku ni rajin lah, terima kasih tolong. Dia pun sedar, aku ni rajin. Orang suka rupanya aku rajin. Jadi aku kena kekalkan. Lepas tu dia kenal pula sifat negatif dia. Aku ni kadang-kadang kan, bila orang minta tolong, suka mengelak. Dia sedar dia tak suka sifat tu, tapi kadang-kadang dia memang nak mengelak sebab dia penat contohnya kan. Dia penat. Dia pun mengelak buat kerja sebab dia penat. Ataupun duduk rumah kan, tengah tengok TV seronok kan, bila mak suruh pergi kedai ke, mak suruh pergi angkat kain ke kan, Allah, rasa macam nak mengelak sangat sebab kita tengah buat yang benda yang kita suka. Contoh, dia tak suka benda tu. Kita tak suka sifat tu ada pada diri kita. Tapi kita tahu dia ada pada diri dan kita nak buang dia. Jadi apa pentingnya kita tahu sifat positif dan sifat negatif diri kita ni? Sebab bila kita nak jadi seorang orang yang baik, nak jadi PRS yang baik, nak tak nak, kita kena kenal diri kita. Macam kita punya tagline PRS kan? Siapa ingat tagline PRS kita? Boleh tak seorang bagi jawapan? Apa Jannah? Apa kita punya motto ataupun organisasi sebagai seorang PRS? Siapa tahu? Bantu Bantu diri. Bantu Bantu diri. orang lain. Okey, terima kasih Darwi, terima kasih Husna yang tadi. Bantu diri untuk bantu orang lain. Kita ni sebagai PRS sebenarnya nak bantu diri, nak bantu orang, nak bantu kawan-kawan kat sekolah. Tapi benda yang paling penting sebelum kita bantu kawan-kawan kita kat sekolah ni, kita kena bantu diri kita dulu. Itu benda yang paling pertama nak jadi PRS. Banyak orang bila dia datang jumpa cikgu nak jadi PRS, dia kata nak tolong orang. Bila interview kan, dia kata cikgu saya nak tolong orang, saya suka tolong orang, kan. Cikgu kata bagus sangat. Tapi benda yang paling penting, kita kena tolong ialah diri kita dulu. Kita takkan mampu tolong orang kalau diri kita pun tak boleh nak bantu. Macam mana kita nak bantu orang yang sedih, kan, orang yang tengah menangis dan kecewa, kalau diri kita sendiri pun tengah sedih dan kecewa kan. Macam mana kita nak bantu orang yang kawan kita yang teruk belajar, teruk result akademik, kalau kita sendiri pun tak boleh nak belajar dengan betul. Macam mana kita nak tolong orang yang malas, kawan-kawan yang cikgu kata dia asyik malas, asyik ponten sekolah. Kalau kita pun adalah budak yang suka ponten sekolah dan malas. Itulah sebenarnya poin menjadi PRS ni. Kita nak tolong orang, tapi benda paling penting ialah kita nak tolong diri kita dulu. Sebab tu kita datang bengkel ni. Kita nak kena kenal diri kita. Bila kita kenal diri kita, kita tahu sifat baik kita. Okey, kita tahu sifat buruk kita. Jadi kita kena tolong diri kita ni. Benda paling pertama kita kena tolong diri kita ni, nak buang sifat buruk tu, nak atasi sifat buruk tu. Dan bila sifat yang baik yang ada pada diri kita ni, kita nak kekalkan. Kalau orang kata kita rajin, okey, aku rajin. Aku baik, aku berdiri dengan tulang. Jadi benda tu kita nak kekalkan. Kita nak kekalkan dan nak tambah baik lagi. Kalau sebelum ni kita baca buku, contohnya satu buku sehari kan.
Kita kekalkan sifat suka baca buku tu. Tapi lepas ni kita tambah baik. Jadi 2, jadi 3 kan. Contoh. Tak ada lah orang baca buku sampai 3 je dah. Banyak sangat kan. Kalau muka buku tu biasa. Tapi budak sekarang dah tak tengok dah Facebook kan. Sekarang budak sekarang Instagram. Apa lagi yang kamu tengok sekarang Budak-budak Tengok korang tu. solos. Main game kan. Lagi-lagi. TikTok. Apa Twitter. Okey lagi. TikTok. TikTokers. Okey lagi. Apa lagi apps yang kamu suka Tengok tengok sekarang? Al-Quran. Allahu Akbar. Sama lah kita Jarvis. Kita suka tengok Al-Quran. Baca ke tak ke tengok je. Okey lagi apps lain? Apa yang YouTube. YouTuber lagi? Apa lagi apps sekarang cikgu tak tahu kot? YouTube. Umar suka tengok YouTube lagi? Apa lagi? Okey, sementara kita tengah bercakap pasal YouTube ni kan. Jadi jangan lupa. Okey, promote sekejap. Jangan lupa subscribe. Okey, dan share dan like program-program yang dibuat oleh Guru Kaunseling dekat dalam YouTube Majlis Guru Kaunseling MGKK Sahabat Bernam. Like, share. Kalau kita buat program, tengok. Dan lagi satu, jangan lupa like dan subscribe cikgu punya YouTube juga. Cikgu Tihab. Okey? Cikgu Hasnan pun ada YouTube. Nanti like dan subscribe YouTube dia. Okey? Sebab kita sebagai cikgu ni banyak buat konten kan. Nanti jangan lupa tengok dan subscribe. Okey? Okey, tadi kamu share kan apps yang kamu tengok apa tu? Netflix, wow. TikTok, Facebook, VLive. Apa tu VLive? Tak pernah dengar. Alamak. Cikgu dah tak up to date. Iki, tu apa? Telegram, okey. Okey, banyaklah pula apps kan. Kita cerita pasal apa sebenarnya tadi kan? Apps tu kan. Dah lupa dah. Okey. Jangan lupa like tadi yang YouTube cikgu cakap tadi. Okey. Boleh tak setiap apa bercakap? Kita cerita pasal apa tadi sebenarnya? Darwish macam ni. Cakap pasal Quran. Saya lupa. Darwish, dengar tak ni? Dengar. Kita cerita, Darwish ingat tak kita cerita pasal apa tadi? Sebelum kita bercakap pasal Quran. Kita uji sekejap, dia ingat ke tak? Darwish? Hilang dah. Kita cerita pasal apa? Tak ingat je. Okey, Farah ingat tak itu cerita pasal apa? Cikgu pun tak ingat sebenarnya. Sebab tu cikgu tanya awak. Okey, tak apalah. Kita kembali pada sifat tadi tu kan. Kita kena kenal diri kita. Sebelum kita tolong orang, kita kena tolong diri kita dulu. Okey? Sebelum kita tolong kawan-kawan kita kat sekolah, kita kena tolong diri kita dulu. Sebelum kita nak bantu orang, benda paling penting ialah diri kita. Kita takkan boleh bantu orang kalau diri kita sendiri pun tak settle. Kita takkan boleh tolong kawan-kawan kat sekolah kalau diri kita sendiri pun kita tak tolong. Dan bagi cikgu yang paling penting jadi PRS ni, sebenarnya bukan kita nak tolong orang sangat. Yang paling penting kita nak tolong diri kita dulu. Kita dapat settle bab diri kita dulu, dapat settle bab masalah diri kita, sifat baik dan buruk kita, baru kita boleh bantu orang. Orang yang sejahtera, orang yang happy emosi dia, baru dia boleh tolong orang lain untuk jadi happy. Okay, orang yang diri dia tak happy, orang yang diri dia pun tak bahagia, diri dia pun rasa negatif, dia takkan mampu nak buat orang lain gembira dan bahagia. Kan? Macam gitulah kan, lebih kurang kan. Okay, next slide Cikgu Hasnan. Terima kasih Cikgu Hasnan. Okay, lepas kita dah kenal diri kita kan, kita dah tahu sifat baik kita dah tahu sifat negatif kita dan kita nak perbaiki. Kita nak buang sifat negatif tu kan. Tadi pun ramai dah cerita apa sifat negatif dia yang dia tak nak. So dia pun cuba perbaiki. Dan dia pun, yang positif tu pun dia cuba perbaiki dan tingkatkan. Tadi kita cerita pasal baca buku dan Quran tu kan, dan apps kan, itulah ceritanya yang positif. Okay, bila kita dah sedar, bila dah kenal diri kita dah boleh nilai diri kita boleh tahu. Kita akan ada orang panggil sebagai satu kendiri yang dipanggil positif. Kita akan jadikan diri positif. Apa yang dimaksudkan dengan kendiri positif ni? Kendiri adalah cara kita pandang diri kita. Macam mana kita pandang diri kita? Bila kita pandang diri kita sebagai seorang yang positif, macam mana pandangan kita terhadap diri kita lah. Bila kita ada pandangan yang positif terhadap diri kita, kan, kita rasa diri kita okey, kita rasa diri kita bertanggungjawab, kita rasa diri kita baik, pandangan terhadap diri kita ni bagus dan positif, dia akan mengeluarkan sikap-sikap tau, sikap-sikap yang baik. Antara contoh sikap-sikap yang akan terkeluar dan terpancar bila kita ada kendiri yang positif ni yang cikgu tunjuk ni. Kita akan yakin diri betul.
Walaupun kita tahu kita ni taklah cantik mana kan. Tak adalah macam artis kan. Biasa orang kampung kan, orang Jawa hidung pun tak mancung sangat, kulit pun tak putih sangat, tinggi pun tak tinggi sangat, kurus pun hidung sangat. Tapi kita tahu diri kita ni, kita terima diri kita. Kita kenal diri kita. Kita tahu walaupun kita tak cantik tapi kita ada kecantikan tersendiri. Kita ada kebaikan kita. Ramai orang sayang kita dengan sifat kita yang baik. So kita akan yakin diri. Bila kita cakap kita yakin, dia terpancar dekat kita punya personality ni. Keyakinan akan keluar. Dan kita bila kita adakan diri yang positif, kita terima diri kita. Kita terima diri kita seadanya. Kita akan ada sifat tanggungjawab. Kita nak bantu orang. Nak bantu orang terima diri juga. Kita ada tanggungjawab untuk baiki diri kita. Baiki buang yang negatif, sekarang yang positif. Dan kita yang paling penting akhirnya bila kita adakan diri yang positif ni, walaupun benda ni nampak macam senang kata sayang diri kan. Self love. Sayang pada diri. Walaupun nampak macam senang, sayang diri. Kita semua sayang diri kita kan. Tapi sebenarnya secara hakikat susah nak capai. Ramai orang, ramai pelajar, ramai remaja, ramai manusia, kita mudah nak sayang orang. Betul, kita crush orang. Kita mudah sayang orang. Hari ni kita crush dekat BTS. Esok kita crush kat Blackpink. 3 hari esok kita crush kat EXO. Apa tah. Apa lagi grup K-pop. Hari kita suka tengok Lisa, lusa kita suka tengok Aspa, Tulat kita suka. Kita mudah sayang orang. Hari ni kita crush kat Darwish, esok kita crush orang lain pula. Boleh, kita sangat mudah sayang orang. Kita sayang orang, kita sayang kawan kita. Tapi tak ramai orang yang sayang diri dia. Ramai yang cikgu jumpa orang kan dia cerita, cikgu saya sayang orang, saya suka orang ni, kawan saya ni, saya sayang, mak saya semua saya sayang. Tapi cikgu tanya, awak sayang tak diri awak? Ramai tak? Sebenarnya ramai orang, dia boleh sayang ramai orang. Dia boleh sayang macam-macam orang, dia boleh buat macam-macam berkorban untuk orang lain. Tapi bila balik kepada diri sendiri, tak ramai orang yang sedar sebenarnya dia tak sayang pun diri dia. Macam mana kita nak tahu kita sayang diri kita tak? Okey, cuba tanya kan. Cikgu nak semua orang dah muhasabah sikit kan. Cuba tanya diri korang. Cuba tanya dirilah, diri sendiri kan. Tengok cermin ke, tengok pandang diri sendiri ke atau muhasabah kan. Pernah tak awak cakap terima kasih kat diri awak? Terima kasih. Benda yang paling basic. Kita selalu cakap terima kasih kat orang kan. Terima kasih Intan, terima kasih Nadia, terima kasih Atira, terima kasih Darwish, terima kasih Adibah. Kita selalu cakap ke orang terima kasih sebab tolong kita. Tapi pernah tak kita cakap terima kasih kat diri kita? Terima kasih Tiha sebab hari ni buat yang terbaik. Terima kasih Tiha sebab hari ni dah masak rajin untuk hari ni rajin. Kita puji diri kita cakap terima kasih. Pernah tak kita buat? Pernah tak kita cakap terima kasih kat diri kita? Pernah tak kita puji? Kan kadang-kadang kan kita harap orang puji kita kan. Tak ada orang cakap aku cantik. Tak ada orang cakap aku baik. Tak ada orang cakap ini kat aku. Tapi cuba kita muhasabah diri. Pernah tak kita puji diri kita sendiri? Okey, tengok cermin kan. Bangun pagi kan. Bangun pagi buta tu kan. Masuk muka pun tengok diri aku. Alhamdulillah cantik ni aku. Allah bagi aku muka. Allah bagi aku hidung. Bagi aku mata. Bagi aku mulut bercakap. Bagi telinga kan. Kadang-kadang tengok cermin, ya Allah terkejut. Cantiknya aku hari ni kan. Sebenarnya tak ramai orang boleh puji diri sendiri. Kita selalu mengharapkan orang puji kita, orang cakap terima kasih, kita dah hargai kita. Tapi benda paling penting, orang tak akan sayang dan orang tak akan hargai kita kalau kita sendiri tak sayang dan tak hargai diri kita. Jadi benda lepas ni kena buat yang pertama ialah terima, hargai, sayang diri. Dan bila kita terima, hargai dan sayang diri kita, automatically, secara automatik, orang lain pun akan mula sayang diri kita. Orang lain pun akan menghargai kita. Orang lain pun akan terima diri kita. Okey? Okey. Itu sendiri yang positif. Apa pula dikatakan dengan sendiri yang negatif? Okey. Muhammad Darwish kata tipulah tak pernah cakap kat cermin kan. Pernah kan? Semua pernah cakap kat cermin. Insecure, faham. Cikgu faham sekarang kenapa ramai. Okey, sebelum kita pergi ke sendiri negatif ni, insecure ni salah satu sendiri yang negatif tau. Kita rasa insecure, kita rasa diri kita tak bagus. Salah satu punca yang paling penting sebenarnya, kenapa remaja sekarang sangat insecure? Okey? Sebenarnya nak cara jujur ni kan, adik-adik semua kan. Zaman sekolah cikgu dulu kan, tahun berapa, 90-an, 2000-an tu kan. 2001, 2002 cikgu sekolah dulu. Kita orang dulu bapak lah hujungnya. Serius. Sebaik tak ada gambar cikgu nak tunjuk. Bapak lah hujungnya dengan gigi tak bergosok. Mereka rendah kan. Normal lah tu budak sekolah satu jadu tak gosok gigi kan zaman dulu.
Kan? Siapa menjerit tu. Dengan gelapnya, dengan berpeluhnya, dengan kalau pergi sekolah tu dengan sambal penuh dekat tudung. Normal. Semua budak sekolah zaman tu memang macam gitu. Okay, tak ada siapa pun rasa diri siapa buruk dan comot. Sebab semua orang comot. Tapi budak zaman sekarang, kan kita tengok dekat Facebook, dekat Instagram ku, ya Allah cantiknya macam model. Baru darjah 6, baru tingkatan 1, tingkatan 2. Tak kisahlah dia guna filter ke apa kan, tapi punyalah cantik. Kalau nak banding dengan zaman cikgu sekolah dulu, ya Allah ya Tuhanku, bapak comotnya cikgu dulu kan, dengan rambut kalau dulu potong. Budak lelaki kan, semua potong macam ni kan, lepas tu dengan rambut sengit, tapi tak ada orang peduli. Sebab tak ada orang pun kisah benda-benda macam tu. Tapi zaman sekarang lepas arus kemodenan kan, banyak media sosial kan, medsos ni kan. Banyak ads, banyak filter, semua orang nampak cantik dekat Instagram, semua orang nampak kaya, semua orang ada Mercedes, BMW, iPhone, Pro Max, whatever, semua orang ada benda-benda tu. Jadi, kita ni yang tak ada ni kan, yang nak tengok muka tak berapa nak cantik, pipi tak berapa nak merah, putih tak berapa nak putih kan, kita akan rasa insecure, betul tak? Kita nak tengok orang ada iPhone, aku ni tak mampu nak beli. Okay? Tengok orang ni ada boyfriend, bagikan buat surprise kat dia, bagi sejambangan flower bouquet yang ada duit beribu-ribu. Kita pun rasa alamak, Pak Wu aku tak buat apa aku macam tu. Lepas tu kita tengok pula orang ni kan, Insta famous dia pergi bercuti kat England, London, whatever tu kan. Kita pun mula tengok mak ayah kita. Aduh, aku ni orang sabak benam je. Pergi parit baru je, kadang-kadang pergi sungai besar. Lepas tu kita tengok pula dekat Instagram, dekat Twitter semua tu kan. Ramai orang yang pergi naik hidung terbang lah kan. Whatever yang canggih tu, kita pun rasa insecure. Okay? Pada zaman dulu tu tak ada. Kalau dulu tak ada orang peduli pun. Sebab tak ada media sosial, zaman cikgu kita membesar gembiranya. Kita rasa kita lah paling hebat kat kampung tu. Tapi zaman sekarang kita ada media sosial, kita boleh tengok orang sampai ke hujung negara, hujung dunia ni, kita semua nampak. Dan media sosial ni, yang malang dekat media sosial ni, orang hanya akan tayang benda gembira je. Orang tak akan cerita dia susah, dia sedih, iPhone Pro Max tu rupanya sugar daddy dia yang bagi, ataupun rupanya sejambak tu rupanya dia bagi kat dia sendiri kan, flower bouquet whatever kan. Tak ada orang tahu. Sebab di media sosial ni semuanya adalah lakonan. Semua orang akan tayang yang happy saja. Tapi bila kita tengok, kita rasa insecure. Okay, cadangan cikgu yang pertama. Kalau awak rasa insecure, benda pertama yang awak kena insecure, kalau insecure sikit-sikit tu biasa, semua orang ada. Kadang-kadang kita rasa diri kita tak cantik, tu normal. Manusia memang macam tu, kita tak sempurna, so kita akan rasa tak yakin diri kadang-kadang. Tapi kalau sampai kita insecure tahap tinggi, kita rasa kita ada anxiety, kita rasa diri kita buruk, kita rasa benci dengan diri kita rasa diri kita tak cantik, kita rasa diri kita miskin. Insecure tahap teruk sampai menimbulkan depression dan anxiety, benda tu sangat teruk. Cadangan cikgu yang pertama ialah cuba tolong buat kurangkan melihat media sosial, especially Instagram. Itu nasihat cikgu lah. Okay, cikgu dulu pernah rasa sangat anxiety dalam setahun, 2-3 tahun lepas sebab ada masalah kan. Cikgu memang tutup sekejap, berehat sekejap daripada media sosial. Tutup Instagram, tak nak tengok lah orang bahagia-bahagia, orang tersedih. Kadang-kadang ada orang anxious dengan kebahagiaan orang. Ada orang yang insecure, tengok banyak sangat berita buruk dekat Instagram dan Facebook. So cadangan cikgu kalau kita ada rasa insecure, kurangkan ataupun tutup sebentar, rehatkan diri sebentar daripada media sosial. Dan percayalah, bila awak buat benda tu 2-3 bulan, 2-3 minggu, insecure tu akan berkurang. Dia akan jadi makin okey. Try buat, okey? Ya, pentingnya bersyukur, sangat penting. Bersyukur ni mudah nak cakap, tapi bila nak buat susah. Bila kita tengok orang lain ada lebih dari kita kan, kita akan rasa diri kita teruk, kita rasa diri tak cukup. Okay? Susah nak buat benda bersyukur ni, okay? InsyaAllah, Alhamdulillah. Lepas ni kurangkan sikit media sosial. InsyaAllah kita akan rasa lebih terima diri kita. Dan percayalah, sebenarnya kat Instagram dan media sosial ni, semuanya hanya lakonan. Kita orang semua tunjuk benda yang happy. Kita tengok dia happy je kan. Esok lusa tiba-tiba dia bercerai. Sebab kita tak nampak benda yang belakang tabir. Kita nampak benda yang depan yang tunjuk je kan. Dan of course orang tak akan tunjuk benda yang buruk. Orang akan tunjuk benda yang cantik. Dia ambil gambar dia make up kan. Kita ambil gambar baru bangun tidur. No make up face contoh. Padahal dia make up punya tebal. Kita tak tahu kan. Penipuan semuanya. Jadi jangan mudah percaya. Tapi kalau insecure juga kurangkan
diri dan masa di media sosial. Okey. Banyak pula dia cakap nanti main media sosial dia habis internet tak silap kena marah pula dengan mak. Tapi lagi bagus kan kalau tak layan perasaan insecure ni kan cikgu, maksudnya kena elakkan. Betul. Perasaan insecure ni semua orang ada, normal. Semua orang akan rasa insecure. Tak ada orang pun akan rasa diri dia cukup perfect. Semua orang akan kadang-kadang rasa alah aku ni main dengan, of course kan ada orang lebih cantik daripada kita, akan ada orang lebih kaya daripada kita, akan ada orang akan lebih baik dari kita. Okay? Jadi it's okay. Yang paling penting, benda yang paling pertama yang kita kena buat adalah bersyukurlah. Terima. Kita tak akan boleh ubah diri kita. Kita tak akan boleh ubah mak ayah kita. Kita tak akan boleh ubah siapa kat mana kita dilahirkan dan di mak ayah kita siapa. Kita tak boleh ubah benda tu. Kita tak boleh ubah muka kita kan. Ada orang buat pembunuhan plastik tapi tu berdosa lah. Tapi kita tak boleh ubah diri kita. Jadi nak tak nak kena terima. Walaupun kita tengok muka kita kan. Cuba tengok muka masing-masing kan. Tak berapa nak cantik. Macam cikgu tengok kan nak hidung apa lah. Hidung ni macam cantik kan. Memang kita akan sentiasa ada yang kita tak puas hati dengan diri kita. Tapi kita tak nak ubah. So nak tak nak, by hue or by crook, kita kena terima diri kita. Macam mana nak terima? Terima tu bukan sekadar okey lah aku ni dah macam ni. Tapi terima, tengok diri kita, tengok yang buruk, lepas tu tengok yang baik. Okay? Kita tak akan bersyukur kalau kita tengok orang lebih tinggi dari kita. Tapi kita akan bersyukur kalau kita tengok orang lebih bawah dari kita. Okey, kita tak kaya. Tapi cuba tengok orang, ada yang duduk kat jambatan, duduk jadi gelandangan kan. Bersyukur tak kita di rumah? Bersyukur kan? Mak ayah kita tak kaya, mak ayah kita kadang-kadang garang. Okey, mak ayah kita garang kan. Tapi kita ada mak ayah kan. Ada orang tak ada mak ayah. Cuba tengok anak kat rumah anak yatim. Dia tak ada mak ayah. So, walaupun kita ada mak ayah yang garang, tapi kita ada mak ayah kan. Syukur tak? Syukur kan? Okey, kita tengok muka kita. Walaupun kita tak cantik sangat, tapi cuba kita tengok orang dekat Palestin yang berperang. Ada yang muka dia melecur, ada tangan dia terpotong sebab kena bom kan. Kita ada masih ada tangan kaki kan, masih boleh berjalan. Masih ada mulut bercakap, boleh senyum. Syukur kan? Jadi kalau kita nak terima diri kita, jangan tengok orang yang lebih tinggi dari kita, tapi tengok orang yang lebih rendah dari kita. Tengok orang yang miskin, tengok orang yang OKU, tengok orang yang anak yatim. InsyaAllah kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Okey? Okey. Dan habis masa, diri negatif. Okey. Orang yang ada pandangan negatif terhadap diri dia, dia akan ada victim mentality. Apa yang kita maksudkan dengan victim mentality? Dia rasa diri dia lah jadi mangsa. Asyik aku je, semua orang tak sayang aku. Semua orang nak khianat aku. Semua orang benci aku. Semua asyik aku je yang kena berkorban segala-galanya. Itu orang yang ada victim mentality. Asyik dia je yang jadi mangsa. Orang yang ada diri negatif, dia akan jadi macam tu. Cuba cek diri kita. Pernah tak selalu kita update kat status kan. Hari ni aku dikhianati lagi. Hari ni kawan aku tipu aku contohlah. Hari ni aku nampak mereka mengumpat aku contohlah. Kita selalu rasa diri kita ni lah mangsa yang paling malang dalam dunia ni. Orang yang ada diri negatif dia akan rasa macam tu. Dia akan rasa diri dia dikhianati, dimangsai, macam-macam lah. Dia akan rasa diri mangsa lah. Rasa diri tak akan rasa diri malang. Tuhan tak sayang dia, mak ayah tak sayang dia. Itu orang yang ada diri negatif. Lepas tu bila dia rasa diri dia jadi mangsa, dia akan kurang percaya diri. Dia tak akan confident, dia akan rasa dia teruk, tak berani nak bercakap kat depan, tak berani nak nasihat orang, tak berani nak ke depan bercakap, tak berani nak buka mic kan. Bila cikgu tanya tak berani nak cakap sebab dia tak yakin kan. Contoh. Dan akhirnya orang yang ada diri negatif ni, dia akan jadi selfish. Orang yang ada diri positif, dia akan selalu tolong orang tau sebab dia rasa dia nak memberi. Dia ada banyak nak bagi. Dia ada banyak benda dia nak sampaikan. Dia ada banyak kasih sayang dalam diri dia, dia nak sebarkan kasih sayang ke orang. Contoh kan. Tapi orang yang dia rasa diri tak cukup kasih sayang, dia rasa diri dia sendiri pun tak cukup macam-macam. Dia akan selfish. Dia tak nak kongsi dengan orang. Dia tak nak kongsi duit dengan orang. Dia tak nak kongsi rezeki dengan orang. Dia tak nak kongsi ilmu dia dengan orang. Dia akan jadi selfish. Sebab diri dia rasa tak cukup. Macam itulah kan. Kalau orang sendiri, diri dia rasa tak cukup, dia tak akan boleh kongsi dengan orang. Macam cikgu cakap tadilah, kalau kita tak rasa diri kita tak sayang diri kita tak akan boleh sayang orang. Bila kita tak sayang orang, orang tak akan sayang kita balik. Macam itulah. Tapi kalau kita sayang diri kita ada banyak kasih sayang dalam diri kita dan kita pun boleh sayang orang. Bila kita sayang orang pun akan sayang kita. Itu akhirnya akan jadi macam itulah.
Orang yang terima diri dia, orang akan terima diri dia juga. Okey, macam tu. Okey, Cikgu Haslan, next slide. Punya apa tu? Jannah buat apa tu Jannah? Okey. Akhirnya kan bila kita dah kenal diri kita, kita dah tahu sifat positif dan negatif kita, kita dah terima diri kita, kita dah sayang diri kita. So akhirnya kita sebagai seorang PRS, kita nak buat apa? Kenapa kita kenal diri tadi tu kan? Akhirnya kita boleh tolong orang lah. Itulah sebenarnya point ni. Bila kita dah tolong diri kita, kita nak tolong orang. Macam mana kita nak tolong orang sebagai seorang PRS? Okey, contohnya kan. Kita boleh kongsi pengalaman peribadi kita. Dan untuk bantu rakyat. Okey, contohnya. Itu semua lah. Contoh. Okay. Kita pernah alami sifat perkara ni. Kita boleh alami perkara ni. Kita pernah ada sifat negatif ni. Contohnya kita malas. Kita faham sangat perasaan menjadi seorang yang malas. Ya Allah, letihnya nak bangun tidur, nak buat kerja sekolah, nak buat PGPR. Letih. Kita faham malas tu. Kita tahu macam mana rasa malas kan. Kawan kita sekolah kita pun malas datang kelas. Kita tahu dia pun malas. Tapi kita pun share dengan dia. Okey, kita pun mesej dia. Azim, kenapa kau tak datang kelas? Dia kata, aku malas Intan. Oh, aku faham kau malas. Aku pun pernah rasa malas. Aku dulu pun malas juga macam kau. Tapi kan, dia pun cerita pengalaman dia macam mana dia buat. Lepas dia cerita tu, dia pun boleh tolong orang. Macam tu lah. Bila kita sebagai seorang PRS, sebab tu bila kita ada sifat negatif dan kita boleh atasinya, kita boleh bantu ramai orang. Kita boleh panggil, oh cikgu kalau boleh panggil Zahra tu Jannah tu, jangan panggil Jannah saja sebab saya confuse. Oh ada Jannah lain ke? Okey Jannah. Okey Jannah dan Zahra tu Jannah. Okey. Boleh. So sebenarnya lagi banyak sifat, lagi banyak kesukaran yang kita hadapi, lagi banyak kita boleh tolong orang. Orang yang boleh tolong, orang yang sangat memahami orang, sebagai seorang PRS ni kita nak tolong orang kan. Kalau hidup dia bahagia, dia tak pernah susah, dia tak akan faham kesusahan orang. Tapi kalau kita sendiri pun pernah alami sifat negatif, kita pun pernah malas, kita pun pernah sedih, kita pun pernah kecewa negatif tu, bila kita dah berjaya atasinya dan kita boleh tolong orang dan kita sangat faham perasaan orang tu. Tak adalah kan bila orang cerita, Jannah, kalau aku ni sedih lah. Kau ni kan kenapa nak sedih? Saya dah sedih, gembira, dah sabar je lah. Bila orang tu tak pernah alami benda-benda yang negatif. Ataupun contohnya Intan cerita, Darwish, aku ni kan rasa sedih lah sebab ada orang reject. Kau tak nak sedih-sedih, kau kena sabar je lah. Kalau PRS yang tak faham. Tapi sebabkan PRS ni PRS yang faham, kita ni faham. Sebab kita pun pernah alami benda yang sedih dan negatif. So kita memahami bila orang cerita kat kita. Bila orang cerita kat kita, ada orang kan buat aku macam ni. Kita takkan cakap, kau ni janganlah macam ni, kau sabar je kak kan. Sebab kita faham. Cuba bayangkan kalau kita kena ejek, kita pun tak boleh nak sabar, kita pun sedih kan. Jadi kita memahami perasaan orang tu. Dan kita cuba bantu melalui pengalaman yang kita ada. Saya tengok bagian komen je Cikgu, kalau kita tak nak bagi jawapan kerja sekolah kat kawan kita tu, dia kira selfish ke? Okey, Marsha tanya. Tak, Marsha tak selfish. Kalau kita bagi jawapan kat kawan kita, sebenarnya kita itu lagi selfish. Sebab kita tak nak, kita malah nak layan dia, kita bagi ambil je lah. Lepas tu dia pun tak belajar, dia pun meniru. Akhirnya dia pun tak berjaya. Itulah dia tak baik kan. Kita kena bezakan antara maksud saya macam apa yang patut kita bantu, apa yang tak patut kita bantu. Jangan bantu kawan meniru. Tak eloklah untuk masa depan dia. Sebab kalau dia asyik tiru awak, dia takkan faham kan. Ni Masya. Okey tak, Intan nak tanya cikgu kalau dia pengalaman dan tahu perasaan kan. Tapi dia still aja orang tu macam mana. Okey. Intan tanya kan. Kalau dia ada pengalaman yang sama, betul tak Intan soalan yang buat dan tahu perasaan. Tapi dia still aja orang tu macam mana. Apa soalan Intan ni? Maksudnya cikgu faham. Maksudnya dia tahu awak sedih. Dia pun ada pengalaman yang sama. Tapi bila awak cerita kat dia masih ejek awak. Macam tu Intan. Betul tak Intan? Ya cikgu. Apa yang cikgu faham? Intan tak jawab dah. Macam tu maksudnya. Okey. Dia macam ni sebenarnya kan. Secara logiknya, tak semua orang akan sekeliling kita ni secara realitinya, tak semua orang akan jadi manusia yang baik. Kita akan jumpa orang yang tak baik, kita akan jumpa orang yang baik. Okey, macam tu. Macam cikgu selalu pegang. Orang yang tak baik adalah pengalaman yang Allah bagi kat kita. Untuk kita, okey aku jangan buat macam tu. Sedih kan bila orang buat ejek kita kan? Kita jangan buat benda yang sama ke orang lain. Itu pengalaman yang Tuhan bagi kat kita. Dan jauhkan diri daripada orang macam tu. Cari kawan yang baik. Macam cikgu selalu amalkan kan? Lepas semayang kan, waktu doa tu kan.
selalu amalkan. Supaya kita ni ditemukan dan dijumpakan dengan orang yang baik-baik je. Jumpa kawan dia, kawan yang baik. Jumpa jiran-jiran yang baik-baik. Dan bila kita nakkan kawan orang tu tapi kita tak boleh kawan dengan dia, Allah jauhkan kita dengan dia. Maksudnya mungkin dia bukan orang kawan yang baik untuk kita. Macam Insan tanya dia kan, kawan tu ejek dia. Maksudnya kita bukan kawan yang baik untuk kita lah. Tolong jauhkan diri dari dia. Okay? Oh, macam dia nak balas dendam lah Insan kan? Ada setengah, dia memang macam tu manusia. Ada setengah manusia, bila dia alami benda yang tak elok, dia kalau dia tak nak kawan dia alami benda yang sama. Tapi ada manusia, bila dia alami benda yang tak elok, dia kalau boleh dia nak orang rasa apa yang dia rasa. Dia macam nak balas dendam. Ramai je orang macam tu, okey? Tak ada masalah. Yang penting, tak ada masalah. Yang penting janganlah kita yang jadi orang yang macam tu. Dan kalau kita jumpa orang yang macam tu, tolong jauhkan diri. Kalau kita tak boleh nak nasihat dia, benda yang selalu cikgu cakap kat PRS cikgu kan, kita nak tolong orang. Tapi kalau bila kita tolong dia, kita menyusahkan diri kita dan kita pun terjebak dengan benda yang tak elok, nasihat cikgu dah jauhkan. Jangan sampai bila kita nak tolong dia kita pula yang susah. Okey, jangan sampai macam tu. Okey, tolong selakat kemampuan kita. Jangan melebihi. Sebab akhirnya murid akhirnya adik-adik, tapi akhirnya yang ubah diri dia bukan Tuhan boleh tolong dia. Yang akan ubah dia Allah lah, okey? Don't worry, jangan paksa diri, okey? Macam mana kalau kawan baik kita sendiri, Wadihah tanya. Alah sedihnya. Macam tu lah Wadihah. Kenapa kita kawan baik dengan orang kan? Sebab orang tu baik dengan kita lah. Tapi kalau kawan baik kita sendiri tak faham kita, okay, dia sendiri pun tak suka kita, dia pun ejek kita, dia tak jadi kawan baik kita. Okey, satu benda. Dan kedua, boleh jadi hari ni dia tak faham kita kan, tapi esok lusa bila kita dah selokok dengan dia, kita cakap dia kan, kadang-kadang cikgu kurang jelas. Okey, cikgu lag. Sekarang dah okey ke? Alia, sekarang dah okey ke? Okey. Sekarang okey? Okey, sorry tadi internet cikgu ada masalah kot. Okey, macam tu lah Okey. Ada lagi next slide Cikgu Hasnan. Cikgu Hasnan. Ada lagi. Okey, tugasan. Okey, sebelum cikgu bagi tugasan, ada soalan? Cikgu kalau dia asyik cakap main lepas je. Okey. Macam tadi cikgu cakap kan. Ada orang Tuhan hantar jadi kawan kita untuk pengalaman kita lah, macam mana kita nak handle. Cuba kita nasihat dia. Kalau kita nasihat pun dia tak dengar, let go. Lepaskan. Mungkin dia tak sesuai untuk kawan dengan kita. Kalau kita berkawan dengan dia, kita asyik terluka hati, asyik sedih. Lepas bercakap dengan dia, kita menangis, kita terluka, kita kecewa. Itu bukan kawan yang baik lah namanya. Kita tak sesuai kawan dengan dia. Setiap kali kita bercakap dengan dia, kita akan rasa frustrated. Kita akan rasa macam di dunia ni macam tak berguna. Itu adalah kawan yang bukan kawan yang sesuai untuk kita. Boleh jadi dia bukan kawan yang sesuai untuk berkawan dengan kita lah. Kita jauhkan diri kita daripada dia. Okey? Ada soalan lain? Tak ada kita nak bantu orang tapi orang tu tak nak bantuan kita padahal dia ada masalah. Okey. Macam itulah soalan tu. Bagi cikgu macam ni, senang je. Macam Damia tanya kan, Afzal Damia tanya. Macam ni je. Kita boleh, kalau orang lapar, kita boleh bagi makanan kat dia. Kita boleh beli, boleh masak, boleh bagi kat dia makan. Tapi kita boleh paksa dia makan tak? Tak boleh kan? Kita tak boleh ambil makanan dan tu kunyah bagi dia kenyang. Tak boleh. Kalau orang tak nak, kita tak boleh nak bantu dia. Kita cuba tolong dia, kita bagi nasihat. Tapi dia sendiri tak nak, aku tak nak dengar nasihat kau. Bila orang tak nak, kita memang tak boleh nak bantu. Kita boleh tolong dia macam-macam. Tapi kalau dia sendiri tak nakkan bantuan, tak nak bantuan, kita memang tak boleh bantu. Okey? Yang akhirnya macam kadang-kadang kita rasa bersalah kan. Kita nak tolong tengok kawan kita, tapi kita tolong dia tak nak. Okey? Macam selalu cikgu kan, dalam situasi cikgu kalau kita berlaku macam tu, selalu cikgu akan macam ni lah. Hanya kita nak tolong orang sebab kita rasa bersalah. Kan? Bila balik kan kita fikir, kenapa lah kan? Aku tak tolong dia, kita rasa bersalah. Okey? Satu cara yang cikgu selalu buat ialah bila kita tolong orang tak nak terima bantuan kita dan kita rasa bersalah, cuba serai macam ni je. Okey, kita dah tolong dia, cakap kat diri kita kan, okey Tiham, aku dah tolong tapi dia tak nak. Apa lagi aku boleh buat? Okey, aku boleh doa, kita doa bagi dia lembut hati. Lagi apa lagi kita boleh buat? Tak boleh buat apa lagi kan? Okey, lepaskan. Lupakan.
Okey, jangan sampai kita nak tolong orang sampai kita menyusahkan diri kita, sampai malam kita tak tidur, sampai bengkak-bengkak mata tak tidur sebab nak fikir pasal masalah masyarakat, masalah kawan kan. Jangan sampai macam tu. Yang paling penting, bila kita nak tolong orang, yang paling penting diri kita ni, kita kena tolong dulu. Kita kena bahagia dulu. Kita kena tidur cukup dulu baru kita boleh cakap dengan orang elok-elok. Kita kena makan cukup dulu, kena kenyang dulu baru kita boleh tolong orang. Okey? Tolong diri kita dulu. Kalau kita tolong orang sampai kita susah, itu dah tak tolong orang dah tu. Itu dah menyusahkan diri namanya. Okey? Okey, Zahratul Jannah. Okey. Nampak kamera bagus. Okey, ada soalan lain sebelum cikgu bercakap pasal tugasan dah ada masa ni? Kalau tak ada, okey. Tak ada dah. Okey. Ada soalan? Tak ada? Ada. Tak ada. Okey, so tugasan cikgu senang je. Nanti tengok kat GC. Okey, cikgu nak awak buat satu video ringkas. Cikgu tak nak ambil masa awak panjang pun. Awak buat satu video ringkas. Okey. Video rakam macam biasa. Tak payah edit-edit. Cikgu tak nak awak susah langsung. Okey, cikgu tak nak awak susah langsung. Awak edit sikit je video awak ambil. Tak edit. Jangan edit. Salah cakap. Jangan edit. Awak rakam je. Okey. Kenalkan nama. Okey, nama saya Fatihah. Catat kenalkan nama, sekolah mana. Okey. Dan cakap sifat positif saya ialah, sifat negatif cikgu tak nak, jangan cerita, jangan sebar aib awak kat media sosial Cikgu nak cerita sifat positif je, lepas tu cakap terima kasih, itu je. Okey? Itu je tugasan yang cikgu bagi. Okey, jangan lupa tag cikgu. Okey, tag cikgu dekat Instagram. Instagram cikgu, alamak, Nur Fatihah Ahmad. Okey, boleh catat Nur N-O-R F-A-T-E-H-A-H-M-A-D. Nur Fatihah Ahmad. Okey, cikgu Cikgu Fatihah boleh ni type dekat ruangan chatting tu, diorang boleh follow. Alamak, lupa. Boleh type kan? Okey, cikgu type kat sini Nur Fatihah. Okey, kalau tak ada IG, tak ada masalah. Okey, buat je video, bagi je cikgu, share dengan cikgu, okey? Facebook pun boleh. Facebook boleh. Mana-mana media sosial lah. Instagram lah, cikgu ada Instagram dan Facebook. Okey, kalau tak boleh tag cikgu, tag je cikgu kat Instagram. Kalau tak boleh juga, tak ada media sosial, tak ada masalah kan. Hantar je video link kat cikgu, okey? Share link daripada Google Drive ke, ataupun hantar video pendek macam kat ni cikgu lah, ke. untuk senangkan Cikgu Fatihah. Macam mana kamu buat video promo dulu. Ya, kan? betul. Macam itulah betul. juga untuk tugasan yang kali ini. Bezanya kamu tak payah tag Cikgu Hasnan, tapi tag terus Cikgu Fatihah. Dan betul. lepas tu nanti copy je link. Copy link kalau siapa yang tu screenshot lah, senang cerita supaya tu kan. Screenshot dan masukkan dalam Google Classroom. Sama macam kamu buat video promo hari tu. Kalau siapa yang buat dekat Instagram, post dekat Instagram, tag Cikgu Fatihah, lepas tu screenshot je video yang kamu buat tu dan kamu turn inkan dalam Google Classroom. Saya akan buatkan borang macam dulu, sama je. Follow je yang lama. So siapa yang dah pernah buat dulu video promo dulu, takkan ada masalah. Siapa yang tak buat dulu, mungkin dia akan berdepan dengan masalah lah. Tapi tak apalah benda tu kan, pandai-pandai. Okay, so faham semua? Maksudnya tugasan Cikgu Fatihah ni, style dia sama macam video promo, cuma bezanya untuk tugasan ini sila nyatakan sifat-sifat positif yang ada pada diri kamu. Paling cantik dalam 1 ke 2 minit lah. Okay, boleh nyatakan nama, nyatakan sekolah dan post lah kat Facebook boleh, Instagram boleh, YouTube boleh, semua pun boleh lah. Okay, dan jangan lupa tag Cikgu Fatihah. Lepas tu, lepas dah post, screenshot dan masukkan dalam turn in dalam Google Classroom nanti. Okay, so nanti bila ruangan tugasan tu dah buka, kamu boleh hantar lah macam biasa. Okay. Dia punya due date pun macam biasa Cikgu Hasnan sampailah sebelum kelas yang seterusnya. Okay? Ya, betul. 2 minggu daripada sekarang lah. Maknanya kalau 2 minggu pada sekarang, tak ada limit.
Cantiknya letaklah 3. Kalau letak 1 tu macam satu je benda yang dia baik macam tu lah. Okey, tarikh akhir adalah pada 18 Julai ini. Okey, 18 Julai adalah tarikh akhir untuk menghantar tugasan dan juga laporan latihan. Ada lagi ke Cikgu Fatihah sebelum saya nak ambil alih sekejap untuk Ingat tu sedikit 2 maklumat? Tak ada. Tak ada, itu dia peringatannya. Jangan lupa tugasan 1 dan laporan latihan 1. Kena ada 2 lah macam biasa. Nanti kan terlepas pandang, tak dapat kelas seterusnya. Okey, Cikgu Hasnan, terima kasih untuk kelas pada hari ini dan Cikgu minta maaf kalau terlebih masa. Tapi macam Cikgu cakap lah tolong sedar sifat-sifat positif awak dan sifat-sifat negatif itu kita atasi sama-sama. Dan apa yang Cikgu nasihat panjang-panjang tu, kalau Cikgu harap sangat hari ni semua yang dengar apa yang Cikgu cakap, lepas ni belajar terima diri, belajar sayang diri dan kita belajar bantu diri kita. Kita hanya boleh tolong orang lepas kita punya diri pun, lepas diri kita settle dulu, okey? Jadi jangan terlalu push diri, tolong terima diri masing-masing, tolong sayang diri masing-masing. Dan kalau ada masalah dengan berkaitan dengan keyakinan diri, masalah sayang diri, tak sayang diri, tolong hubungi kaunselor masing-masing. InsyaAllah kaunselor-kaunselor ni boleh bantu. Okey, Cikgu Hasnan itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Fatihah atas kelas yang telah dibuat sebentar tadi. Okey, dan saya ingin mengucapkan tahniah lah kepada semua peserta tahap bongsu yang hadir pada hari ini. Secara tak langsung anda sudah pun tamat topik 2. Okey, tahniah diucapkan, cuma kena pastikan anda laksanakan tugasan, hantar tugasan dan juga buat laporan latihan. Okey, so laporan latihan tu adalah tiket untuk anda pergi ke topik yang ketiga ya. Asalkan pastikan anda dapat 70 markah ke atas. Baik, saya nak buat sedikit taklimat tentang laporan latihan supaya anda semua faham dan tidak berlaku lagi masalah seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Okey, so saya harap semua nampak lah. Nampak. Okey, so saya nak tunjukkan sedikit panduan ringkasan laporan latihan yang mana anda perlu follow panduan ini. Okey, secara tak langsung. Okey, baik, setiap kali anda menghabiskan kelas online anda, topik yang 1 ke 2, 3 atau 4 nanti, anda akan diberikan borang laporan latihan daripada saya pihak urus setia yang mana anda kena isi. Okey, selalunya bahagian lain tak ada masalah, tapi kebanyakan yang salah buat adalah di bahagian ringkasan. Okey, bila sebut ringkasan, anda semua kena faham bahawa ringkasan ni apa yang anda lakukan pada hari kelas online secara live ataupun kalau anda sedang melihat rakaman video ataupun anda tak datang live tapi anda tengok rakaman video ni, so anda kena ceritakan apa yang anda buat pada hari kejadian. Okey, maksudnya apa? Ayat ni contohnya pada hari ini berapa hari bulan. Contoh pada hari ini 4 Julai 2021 saya telah mengikuti kelas apa? Kelas PRS Bongsu PRS Bongsu topik 2 iaitu dengan tajuknya adalah kesedaran kendiri. Dia macam tu. Kita menceritakan balik peristiwa yang berlaku pada hari kamu melaksanakan pembelajaran. Okay. Yang kedua, kena nyatakan kat siapa yang menjalankan kelas tersebut. Siapa nama penceramah, fasilitator. Kelas pada hari ini dikendalikan oleh Cikgu Fatihah. Contohnya, Cikgu Fatihah daripada mana? Daripada Sampari Baru, contoh macam tu. Okay. So, dia jelas lah. Benda tu akan lebih jelas. So, kita faham. Okay. Lepas tu boleh nyatakan juga berapa lama kelas ni dijalankan. Kelas ni dijalankan mungkin selama dalam 1 jam setengah, 2 jam ke 3 jam macam tu lah. Sebut je. Lepas tu, apa yang kamu belajar? Maksudnya tadi hari ni saya mempelajari tentang kesedaran kendiri. Okey, itu satu. Lepas tu isi-isi yang kamu pelajari. Okey, dalam kesedaran kendiri ada 2 perkara. Contoh perkara 1 A, perkara B B. Okey, perkara 2 B. Okey, perkara apa tu kena huraikan sikit dengan bagi contoh. Contohnya perkara A ialah bla 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 bla. Contohnya bla 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 bla. Perkara B adalah perkara nombor 2 adalah B. B adalah bla 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 bla. Contohnya bla 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 bla. Macam itulah buat ringkasan yang
Macam tu. Bukannya cerita yang tak ada kena-mengena. Okay? Dan sana kamu nyatakan dalam ringkasan apa kamu perasaan kamu. Contohnya, hari ini saya menjalani kelas. Daripada kelas ini saya dapat ilmu bahawa saya perlu melaksanakan saya perlu saya perlu jadi seperti ini. Selepas ini saya akan membantu rakan-rakan saya dengan buat macam itu. Itu bukan ringkasan. Kalau yang itu, kamu boleh masukkan dekat bahagian refleksi kamu. Okay, untuk ringkasan ni, apa yang kamu buat pada hari kejadian? Settle. Jadi tak perlulah tulis nanti, saya akan melihat Saya akan melihat video-video lah, saya akan membaca buku-buku yang bersifat motivasi lah, saya akan melihat movie-movie ataupun cerita-cerita yang positif supaya boleh mewujudkan suasana yang positif pada diri saya. Semua tu tak nak, itu tak nak. Itu bukan ringkasan yang saya nak. Saya tak nak. Okay, so buat ringkasan tu based on apa yang kamu lakukan. Kalau kamu tengok rakaman ini, maknanya apa yang kamu tengok? Bila, siapa, apa isi kandungan kelas itu dan sebagainya. Okay, dan saya tak nak lagi ada yang ulang balik lah benda-benda yang sebelum-sebelum ni. Kalau tidak, kamu memang tidak akan diluluskan daripada kelas ini. Okay, faham Boleh Ada sebarang pertanyaan? Boleh. Kan simple je. So buat kalau ikut saya tadi, laporan latihan ni telah pun di-post. So maknanya habis kelas ni anda boleh terus buat. Tak payah tunggu lama-lama. Boleh terus buat. Tinggal tugasan lah. Tugasan tu mungkin hari ni atau esok kot. Saya akan upload balik semula. Okay? Boleh So kalau tak ada masalah, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan kepada anda semua. Okay, all the best kepada anda semua. Buatlah sesi ini dengan sebaik mungkin. Anda telah pun tamat 2 topik. Buat sebaik mungkin untuk menghabiskan baki lagi 2 topik. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, Taufiq wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.